Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Muhammad yang juga penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersudi bersama kita hadirin pencinta ilmu di Gema Nur Iman yang berusaha dan berdedikasi Ibunda Rosniati Mansur bersama barisan pengurusan Gema Nur Iman yang dialu-alukan hadirin pencinta ilmu dan pengimpak istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih terpilih untuk mengimarkan halaqah ilmu pengajian yang menghayati kehidupan rumah tangga suri teladan akhir zaman iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan halaqah ilmu kita dengan memohon keberkatan dengan bacaan surah dengan bacaan surah Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Silman Maksa. Dan dengan segala hormatnya, saya persilakan dan sekaligus kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Falyatafadhal mashkurun. Baik, terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma barakana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah usia masa kami dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti serta sampaikan kami kepada Ramadan insya-Allah kali ini. Alhamdulillah, saya walafiat semua jemaah pengajian Gema Nur Iman walau di mana saja berada, saya doakan begitulah dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang tak lama lagi buat kesekian kalinya. Kita azam untuk jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Terima kasih kepada seluruh jawatankuasa Gema Nur Iman, terutama yang diterajui oleh pengurusi, puan pengurusi, Puan Rosniati kerana masih lagi istiqamah dalam usaha kebaikan ini, usaha majlis ilmu ini. Mudah-mudahanlah saya secara peribadi menumpang usaha ini dapatlah sedikit sebanyak pahala dan kebaikan insya-Allah daripada majlis kita ini. Baik, kita teruskan pengajian kita. Saya rasa laju pula tempo saya ni, dia terbawa-bawa apa daripada pagi tadi. Lepas ni pun ada nak ke tempat lain, dia tempo tu laju. Dan barangkali juga pengajian kita untuk kali ini juga dia bertempo agak laju. InsyaAllah saya cuba perlahankan. Ya, InsyaAllah hari ini yang seronoknya kita masuk bab baru. Bab 2 dengan tema susah senang. Daripada buku Asam Garam 1 Rumah Tangga Nabi SAW. Mari siapa yang ada buku kita belik sama-sama. Saya baru perasan, saya rasa nak ulas sedikit. Bab 2 ni muka depan dia mula daripada muka surat 101. Ya, muka surat 101. Kita belik muka surat tu baru kita masuk dalam isi perbincangan yang sebenar lah. Cuma di muka surat 101 tu, kalau siapa ada buku nampak, ada gambar hiasan. Saya sebenarnya tak perasan, dan tengok ni baru ni. Ada gambar hiasan, kira-kira ni apa tu kalau ibu-ibu tengok. Ini gambar lama Masjidil Haram, Kaabah, Mataf sebelum pada inilah yang jauh berbeza dengan suasana keadaan kita pada hari ini. Yang menariknya,
kebetulan saya duk tengah buat bahagian ini dalam buku saya, Troka Mekah Madinah sekarang ni. Tu duk berasap kepala hari ni, semalam breakdown, tak boleh nak menghadap, hari ni kena keluar. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan gambar ni kalau ibu perasan. Uh, Antara dalam kandungan buku tu nanti yang konsep kita dah troka, jejak. Kita juga akan jejak kalau bukan lokasi, tapak yang mungkin dah tak ada dah orang kata monumen itu di situ, tetapi kita jejak tapaknya juga. Antaranya di Mataf ni atau di dataran Kaabah, di dataran orang tawaf ini. Kaabah ada lagi, alhamdulillah, mestilah kan. Haji Ismail ada, Maqam Ibrahim ada. Adapun yang tidak ada pada hari ini tapi terakam dalam buku, dalam gambar ini yang kali ibu perasan ada beberapa binaan yang ada di sekeliling Kaabah itu. Saya sebut secara kali lalu. Yang ni yang saya akan muatkan dalam buku itu untuk troka. Kita tengok yang nampak dulu. Nampak kan ada bangunan besar depan kita sekali tu, dekat tu bangunan. Kemudian ada bangunan di sebelah sana, di sebelah kanan tu. Kemudian di sebelah sana lagi tu ada macam ada binaan, ada macam bangsal wakaf lagi. Dan di sebelah yang tak nampak ni juga ada 4 penjuru ataupun 4 dinding Kaabah itu, semua ada bangunan ini. Ini bangunan apa? Ya. Yang besar sekali tu dekat dengan kita tu, itu asalnya itulah bangunan Telaga Zamzam. Hari ini sudah tidak ada. Atas bangunan Telaga Zamzam tu yang nampak ada, kita belajar kaki ada teduhan, ada bumbung tu, itu ialah mihrab ataupun nama lain disebut maqam Syafi'i, mihrab mazhab Syafi'i. Sebelah yang sana yang dekat dari situ sikit itu maqam Hanafi atau mihrab mazhab Hanafi. Sebelah sana yang ke depan sana nampak kecil itu maqam Maliki. Dan yang sebelah kita tak nampak ni, kita andai kalau ada, memang ada pun, di situ ialah maqam Hambali. Masa ni tahun 1952 masih ada lagi keadaan ini, kemudian di berlaku pembesaran dan dihapuskan. Maqam-maqam ini ialah mihrab disebut tadi, mihrab imam setiap mazhab. Pada ketika itu dan saya tak dapat nak trace bila bermula ni, tapi yang setakat dapat trace pada tahun 500 lebih Hijrah sudah bermula keadaan ini. Keadaan yang bagaimana, iaitu apabila orang solat berjemaah, solat fardu berjemaah di Masjidil Haram, mereka solat berasingan mengikut mazhab. Mengikut mazhab. Dan di hujung sebelum pada orang kata dihilangkan semua ni, dari segi turutan dia, orang solat tu akan mula dengan mazhab Syafi'i yang dekat sekali dengan kita ni lah, yang atas bangunan maqam, atas bangunan Zamzam. Mazhab Syafi'i tu solat, habis dia baru mazhab Hanafi, habis mazhab Hanafi baru mazhab Maliki, habis mazhab Maliki baru mazhab Hambali. Begitu, tidak sekali. Itu dalam empat waktu. Kecuali maghrib. Maghrib waktu singkat akan solat serentak, hampir serentak, dan akan jadi isu. Dengar tak dengar sana Allah sangat ni. Dan ini baru saja. Kemudian ditengok apabila makin besar ramai orang dia ni jadi orang kata mengganggu perjalanan, pergerakan aliran tawaf apa semua, dihilangkan semua tu. Dan sekitar tahun 60-an atau 70-an barulah solat satu imam. Ini maqam Ibrahim, satu lokasi. Yang lebih penting daripada itu ialah Telaga Zamzam ni, bangun Telaga Zamzam. Lepas pada ni dia orang buat laluan turun ke bawah tanah. Itu tahun 90-an dah tak ada dah. Itu kita nak jejak. Dia dekat saja dengan maqam Ibrahim dalam 5 meter pada hari ni kalau kita nak bayangkan sebelah kiri. Dan di sebelah bangunan Telaga Zamzam, kalau perhati, dia ada macam bangunan kecil tu. Dia macam ada lengkung, ada pintu tu. Ya, kalau perasan sebelah kanan tu, ada lengkung macam pintu gerbang, kemudian ada menara tu. Yang ni yang paling bagi saya paling penting, Allah, kalau boleh dikekalkan, kalau boleh ditanda, memang ditanda pada satu ketika tapi dihilangkan sekarang ni. Ini ialah Bab Bani Syaibah. Bab Bani Syaibah, gerbang Bani Syaibah. Tempat ini adalah tempat asalnya, tak berubah daripada zaman Nabi sampailah ke zaman yang ada dalam gambar ni.
penting sangat bab Bani Syaibah ni sebab dia berkaitan dengan sirah, ada kaitan akan sebut dalam hadis-hadis Nabi masuk ke situ, yang peristiwa berlaku, Nabi yang Nabi letakkan Hajarul Aswad. Orang kata kita nak siapa nak letakkan ni? Kita tunggu orang pertama yang masuk daripada bab Bani Syaibah. Nabi yang masuk kan. Inilah bab Bani Syaibah. Jadi sekadar perkongsian orang kata apa yang berlaku sekarang ni di proses saya dalam guru ni, doakan saya. Baik, maaf saya kita lencong sedikit. Mari kita masuk pengajian kita insya-Allah. Baik, muka surat 103. Sedia semua? Boleh ya? Muka 103, bab 2, susah senang, asam garam ke-32, berbulan-bulan dapur tidak berasap, insya-Allah. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat Urwah bin ukhti. Baik. Hadis ni riwayat Urwah bin Zubair daripada Sayyidina Aisyah, yang mana Urwah bin Zubair ialah anak saudara kepada Sayyidina Aisyah. Dan dia tabi'in, dia tak sempat jumpa Nabi. Abang dia lahir zaman Nabi. Dia berkata, Sayyidina Aisyah pernah kata kat dia, ya benar ukhti, wahai anak saudara kakak aku. In kunna lananzur ila al-hilali thumma al-hilali thalathata ihlatin fi syahrain. Dulu pernah kami nanti kami tengok perhati anak bulan, kemudian nampak lagi anak bulan, sampai 3 kali nampak anak bulan dalam masa 2 ke 3 bulan itu. Maknanya kata 2-3 bulan tuan-tuan. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dalam tempoh itu 2 ke 3 bulan tu tidak berasap langsung mana-mana dapur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya khalah. Lalu Urwah pun makanya terkejut apabila tahu hal itu. Dia pun berkata, ya khalah, wahai mak saudaraku. Khalah ni bahasa Arab, istilah khusus bagi mak saudara sebelah mak dipanggil khalah. Pak saudara sebelah mak dipanggil khal. Kalau pak saudara sebelah ayah dipanggil am. Mak saudara sebelah ayah disebut ammah. Dia ada beza perkataan dia sebab memang pun ada beza dari sudut turutan waris, turutan wali, itu ada beza dia. Adapun kita orang Melayu, kita tak ada beza lah. Pak saudara, mak saudara, pak menakan, mak nakan. Cuma sebut sebelah ayah, sebelah ibu. Yang ni nak katanya ni mak saudara dia sebelah mak. Iaitu sebelah ibunya Sayyidatina Asma. Ya khala, wahai ibuku, ibu saudaraku, makana yu'aishukum. Jadi apa kamu hidup dengan apa? Boleh tengok terjemahan, saya terjemah secara santai sahaja. Makana yu'aishukum. Jadi kamu hidup dengan apa? Dalam 2-3 bulan dapur tak berasap tu. Masak apa? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, al-aswadan. Kami makan 2 benda hitam sahaja. At-tamru wal ma'. Iaitu kurma dan juga air biasalah kan, bukan air hitam tu tuan, bukan air, kalau kata air hitam air sarsaparilla ke rubia, bukanlah tu hari ni. Kat sini air biasa. Tapi bahasa Arab dia apabila sesuatu benda itu digandingkan disebut berkembar kepada rujuk kepada benda yang lebih dominan. Kurma dikembarkan dengan air tapi dia disebut al-aswadan, 2 benda hitam. Walhal salah satunya putih. Ini cara berbahasa orang Arab lah. Al-aswadan, 2 benda hitam, kurma dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar. Cuma Rasulullah masa itu adalah jiran-jiran Ansar, orang tempatan. Kanat lahum manaih, yang mana mereka ada bela manaih, mereka ada bela kambing-kambing perah, kambing-kambing susu. Kita tak jarang kan, yang kita ada kalau ada pun lembu susu. Lembu ni kambing perahan, dia khas untuk diperah susunya. Wa kanu yamnahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina. Jadi adalah ketikanya mereka perahkan susu kambing itu lalu beri kepada kami. Merasalah dalam 2-3 bulan tu berapa kali lain sikit daripada kurma dengan air, rasalah juga susu kambing.
Allahu Akbar. Hadis ini Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab hibah dan juga kitab hal yang melunakkan hati, bab kehidupan Nabi dan sahabah. Ini hadis ini sebagai pembuka, kata-kata buka panggung. Pembuka bicara, pembuka perbincangan kita, pembuka bab susah senang ini, benda paling asas iaitu berkenaan dengan makan, tuan-tuan. Baik, kita baca hadis yang kedua yang akan melengkapkan maklumat daripada untuk peristiwa ini. Hadis yang kedua, Muhammad bin Amru daripada Abu Salamah daripada Aisyah, beliau berkata, dulu pernah menimpa kepada atau menimpa kesempitan dalam kurungan, saya letak sebab tidak ada dalam teks nas asalnya, menimpa kesempitan kepada keluarga Muhammad sebulan. Dia riwayat ini sebut sebulan. Ya. Tidak terlihat asap pun dari mana-mana rumah baginda. Jadi aku bertanya, jadi apa makanan mereka? Beliau menjawab, dua benda hitam saja, kurma dan air. Cuma kami ada jiran Ansar yang baik, mereka boleh ternakkan, mereka hantar susu kepada Nabi. Muhammad berkata, yang ini perawi hadis ini, mereka semua, yakni keluarga Nabi ketika itu sebanyak 9 buah rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah letak dalam kitab Zuhud dalam bab kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gabung hadis yang kedua ni dengan hadis yang pertama, kita tahu peristiwa ini berlaku pada um, bukan di fasa kedua kehidupan Nabi, iaitu Nabi yang sini ada 9 buah rumah. Maknanya kata ada 9 orang isteri. Ini kemuncak lah. Sebab yang terakhir Nabi nikah Sayyidatina Maimunah pada tahun ke-7 Hijrah. Mana mungkin peristiwa ini berlaku pada tahun ke-7, 8, 9, 10 atau mungkin juga 11. Maknanya di fasa itu lah berlaku. Itu fasa senang sebenarnya, tapi berlaku ketika ni kita kemelesetan ekonomi lah kita bayangkan, menimpa kesusahan pada Nabi SAW sampai 2-3 bulan dapur tak berasap. Maknanya tak ada benda nak dimasak, tak ada gandum, tak ada bali untuk nak diadun, nak dibuat roti. Ini keadaan ketika itu, Masya Allah. Saya ingat um, ada seorang beritahu, ni orang muda, orang zaman sekarang, saya tak terbayang kalau dia tak beritahu, saya tak terbayang. Kehidupan di bandar ni lain. Walaupun saya duduk bandar tapi kita juga orang kampung kan. Dia kata, Ustaz, dikongsikan keadaan dia, dia kata sejak kahwin, awal kahwin tu lah, tapi sekarang ni kata rumah dia tak pernah masak. Dia duduk rumah kondo, rumah tak pernah masak. Isteri dia pun tak pernah masak. Dia nak cerita bahawa isteri dia bekerja, dia pun bekerja, dan duit itu sama-sama, orang kata kita tanggung keluarga. Jadi dia katanya tidak jadi tanggungjawab bagi isteri dia memasak, dia pun tak tuntut. Jadi apa? Makan-makan kat luar. Balik masing-masing bekerja, kita jumpa kat apa restoran, makan balik. Begitulah luar kerja. Jarang-jarangnya masak je tu. Biasa kalau sebulan 2 bulan tu memang tak berasap lah dapur. Oh. Cuma nak kait dengan peristiwa zaman Nabi ni, jauh beza lah. Hari ni apa boleh sebut kehidupan kat situ lah. Apabila disebut dapur tak berasap tu, makna boleh jadi orang kaya makan kat luar. Zaman Nabi yang kita mengaji ni, dapur tak berasap ni kira tak ada apa nak masak lah. Betul-betul tak ada apa nak dimasak, miskinnya. Itu kehidupan Nabi SAW. Baik, ini hadis yang pertama. Kita teruskan hadis yang kedua. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Kita baca dulu hadis yang kedua, kemudian saya nak sebut satu hadis yang tidak ada dalam buku ini, tapi rasa penting untuk kita jadikan pesanan untuk diri kita sendiri, kerana Nabi sendiri yang berpesan dengan perkara ini. Ingatkan saya nanti. Kita baca dulu hadis yang kedua, yang berikutnya. Muka surat 105, Asam Garam 33, tajuknya makanan biasa di rumah Nabi SAW. An Qatadah qal. Hadis ini Qatadah antara ulama tabi'in yang sangat terkenal, yang menjadi antara anchor madar induk dalam penyebaran ilmu hadis sampai kepada kita. Dan dia anak murid Imam Anas, sahabat Nabi Anas bin Malik. Ni cerita dia, pengalaman dia. Qal kunna 'inda Anas wa 'indahu khabbazun lahu. Suatu hari kami berkumpul di sisi atau berkumpul bersama Anas,
dan turut bersama dia tukang roti dia. Anas bin Malik, kita kenal nama dia berapa puluh kali dalam bab sebelum pada ini, kita tahu dah dia tu bukan hamba, dia khadam Nabi, mak dia apa yang paksa dia jadi khadam Nabi, khidmat, dan dia sejak umur dia 10 tahun dan dia khidmat Nabi sampai Nabi wafat 10 tahun pula dia khidmat Nabi, umur dia 20-an, dan dia mendapat orang kata tuah lah, sudah mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berkat mak dia. Ini masya-Allah. Ini mungkin khusus pada ibu-ibu yang majoriti ahli pengajian kita boleh belajar, boleh ambil inspirasi daripada mak Anas bin Malik ini. Nama dia Ummu Sulaim. Dan sangat seorang yang wanita yang sangat bijak, yang sangat orang kata berfikir ke depan. Bagaimana dia merancang ahli tuju anak dia, kan masa macam mana dia boleh letakkan anak dia dalam rumah Nabi ni. Dialah orang pertama, sebab masa tu dia miskin, dia ibu tunggal lagi, masa tu tak kahwin lagi dengan Abu Talha, kan. Dia tapi semangat dia nak bantu Nabi tu tinggi. Dia apa datang jumpa Nabi, kata Rasulullah, orang tu bagi ni, orang ni bagi tu, saya tak ada benda nak bagi Rasulullah, tapi dia nak bagi. Dan dia boleh, orang kata di mana ada jalan di situ ada apa, di mana ada kemahuan di situ ada jalan, kan. Dia mencadang, Rasulullah saya ada anak ni, nak bagi barang tak ada, tapi saya ada budak ni, suruhlah dia nak buat apa pun. Yang tu starting dia, permulaan. Anas dapat duduk rumah Nabi, dapat tengok kehidupan Nabi, dapat mengambil hadis-hadis Nabi. Itu dah cukup cantik. Lepas pada tu seorang orang Ansar hantar anak sampai kena buat rooster, buat apa jadual penggiliran, siapa nak khidmat ramai sangat, kan. Tapi bermula dengan Anas mak ni, Ummu Sulaim ni. Walau dia seorang ibu yang tidak ada ilmu, tak ada, tapi dia tahu anak sumber ilmu nak beri kat anak kat mana. Ni macam saya ingat mak saya begitulah. Ada mak-mak kita dahulu tak mengaji tinggi, tapi suruh anak pergi mengaji, suruh anak pergi mengaji. Nah, itu mak Anas. Dan saya sebut satu lagi, tuah yang berikutnya dia dapat daripada duduk dengan Nabi juga berkat ibu dia Ummu Sulaim, sebab mak dia satu hari minta jumpa Rasulullah doakan anak saya. Itu, doakan anak saya. Jadi itu yang Nabi doakan dia. Dan doa ni sangat biasa, tetapi mungkin kita terlepas pandang. Apa yang Nabi doakan? Nabi doakan Anas, Allahumma barik lahu fi ma a'tai. Apa doa dia? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Dalam riwayat ada Allahumma atil umrahu. Ya Allah, Allah makthir malahu, ya Allah banyakkan harta budak ini. Wa waladahu, anak beranak dia. Wa atil umrahu, dalam riwayat lain, panjangkan usia dia. Wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berkatilah dalam apa jua nikmat rezeki yang kau beri kat dia. Itu doa Nabi kepada Anas, budak kecil umur 10 11 tahun masa itu. Doa yang kali tengok bagi saya doa keduniaan lah. Tapi itu yang bermakna, yang seorang ibu tu dengar, ya Allah, pada masa itu Ummu Sulaim, Allah berbunga hati dia. Sebab mereka orang susah, kan. Apa lagi yang nak diharapkan, tengok masa depan anak-anak tu jadi orang senang. Itu Nabi doa, dan tidak ada salah pun kita doa, kita harapkan daripada zuriat cucu keturunan kita nanti orang senang, orang jadi kaya. Tapi kaya soleh lah, yang beriman. Itu Nabi doa, 4 benda ni. Jadi 4 benda ni saya pun, kita ingat diri kita doa pada anak-anak kita juga begitu. Ya Allah, minta dia kaya ke depan nanti, banyak harta, banyak zuriat keturunan dia, panjang umur dia, dan berkatlah dalam apa jua nikmat yang diberikan. Berkat ni benda sangat-sangat besar, tuan-tuan. Beza yang jauh antara satu pemberi ada berkat dengan satu pemberi yang tidak ada berkat. Baik. Nak cerita kenapa ni? Anas nanti ulama-ulama disebabkan doa ini, dan dia sebut sendiri jugalah, disebabkan doa Nabi, berkat doa Nabi ni lah nanti dia jadi orang paling kaya tempat dia. Di Kufah saya tak ingat silap, atau Basrah dia menetap, kemudian keluar dari Madinah dan jadi orang paling kaya di situ. Dia ada kebun dia tu lain daripada orang lain. Kalau masa tu setahun sekali musim berbuah dia 2 kali setahun dah, berganda-ganda dah. Anak dia ramai, cucu dia ramai, sampai dia umur dia panjang 100 lebih. Anas umur dia hampir 100, 90 lebih umur dia. Masa dia sebut tu, aku dah kebumikan anak cucu aku 100 orang dah.
Anak cucu meninggal dulu, dia duduk ni lagi tuan. Dia orang sangat kaya masa itu. Dan ilmu lagi, orang kaya, ilmuwan lagi. Yang ni menunjukkan, yang kita nak baca ni menunjukkan situasi dia sebagai seorang yang kaya. Ada tukang roti. Wa indahu khabbazun lahu. Turut bersama dalam majlis ilmu itu ada tukang roti dia. Habis-habis tugasan kat dapur, dengar sekali kuliah yang disampaikan oleh tuan dia. Baik, barangkali ni masih nak makan ke, kan? Um, kita apabila kita mengajar, kita berinteraksi dengan orang ramai, kita dapat saya lebih suka nak dengar background orang tengah. Orang nak tanya pasal kita pun tanya balik lah. Ada seorang ni, dia ialah chef, tukang masak kepada seorang datuk. Dia dah pergi tak 100 sampai, tapi tak ingat berpuluh-puluh buah negara. Rezeki dia jadi tukang masak kepada datuk ni. Yang saya agak kelakar, boleh dia kata bos dia, atau tuan dia, datuk dia ni, kalau pergi ni lah keluar negara, ada urusan orang kaya ni, dia akan bawa tukang masak, dia tak bawa isteri. Dia tak bawa isteri dia bawa tukang masak. Isteri dia tak tahu, ada kerja lain juga semua. Tu yang dapat pergi. Sebab bos dia ni pergi mana-mana dia nak rasa masakan Melayu. Dia nak masakan Melayu, tak boleh makan. Walaupun orang tapi dia nak masakan Melayu. Jadi dia pergi negara dia tukang masak. Allah kata rezeki dia. Begitu. Orang kaya sangatlah kalau mana ada tukang masak peribadi ni. Ini Anas. Khabbaz lahu ni maksud private chef lah. Masa tu orang kata tukang masak zaman Anas, orang buat roti lah, tukang roti lah, ya. Kata Anas bin Malik, faqal ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. Itu kata Anas bin Malik. Dulu Nabi tak pernah pun makan roti, sini roti ni. Saya terjemahkan roti yang empuk, yang lembut ini. Dan juga tak pernah Nabi makan kambing masnutah, kambing yang lembut direbus. Saya terjemahkan berdasarkan saya tengok apa jenis menu dia. Nah, sehinggalah baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak kitab makanan dalam bab makan roti berkuah. Secara tak langsung hadis ini reflect, dia cermin ialah apa makanan yang sedang dijamu oleh yang jamu kepada Anas dan Qatadah ketika itu. Mereka sedang makan roti itulah, sedang makan lauk itulah, kambing lembut itu. Jadi Anas mengenangkan zaman Allah, zaman Nabi dulu tak pernah Nabi makan roti yang kita makan ni, makan yang kambing kita makan ni. Begitu tuan-tuan, insya-Allah. Ni. Jadi dia tidak senang nak kata tidak ada halangan untuk kita jadi kaya, merasa nikmat ini, tapi jangan kita lupa dirilah. Anas, para sahabat Nabi lepas pada era perjuangan bersama Nabi, ya awal-awal zaman Nabi wafat, kemudian berlaku pergolakan itu zaman krisis. Kemudian nanti Islam berkembang, Islam menentasi Empire Rom, menentasi Empire Parsi. Sahabat Nabi orang kata bertebar di sana sini, mereka menjadi induk-induk, menjadi tokoh-tokoh, tonggak-tonggak umat di mana-mana. Mereka masa itu orang kaya semua. Sahabat-sahabat Nabi orang kaya, orang dihormati, jadi elit, kan. Mereka jadi orang kaya. Nah, sebab itu ada sebagian sahabat mereka, semasa mereka akan ingat, akan mengenangkan kalau betul hanya sahabat mereka pergi dulu. Masa tu mereka orang kaya, orang dah senang dah merasa, orang kata apa, hasil penat lelah perjuangan, tapi mereka ingat pada sahabat yang pergi, yang terkorban dulu. Antara yang disebut ialah Mus'ab bin Umair, orang yang awal meninggal lah dalam perang Uhud, dia dah meninggal kan. Dan dia ni orang kaya asalnya, orang kaya Mekah, anak orang kaya, tapi sanggup dia hijrah dengan Nabi, gaduh dengan mak ni, pergi jadi duta, pergi dulu di Madinah ni, dan dia meninggal awal, tak merasa dia habiskan, dia rela tinggal kesenangan dia untuk agama dan meninggal dalam orang kata kesusahan. Sahabat Nabi yang lain mungkin bermula susah, tapi berakhirnya senang. Itu mereka duk ingat, duk kenang. Ini nikmat ataupun rezeki ataupun takdir Allah masing-masing lah. Ini Anas bin Malik, asalnya orang susah, mak dia susah, tapi kemudian jadi orang kaya, tapi tidak lupa tentang hakikat hidup ni untuk agama, hakikat perjuangan dan mengenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia sebut hal ini tuan-tuan.
Hadis yang kedua kita baca. Hadis yang kedua ringkas saja. Abu Hurairah berkata, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Ini ulasan Sayyidina Abu Hurairah. Dia melihat memerhatikan keadaan Rasulullah ini. Tak pernah Nabi, bukan sekadar Nabi ni ahli keluarga. Ini merujuk isteri Nabi lah, sudah tentu. Uh, Mereka tak pernah kenyang 3 hari direct berturut-turut. Ya Allah, Masya Allah. Kita paling kurang rasa lapar pun separuh hari Ramadan kan. Itu. Kalau puasa orang kata terbaik puasa selang-seli. Hari ni puasa, esok tak puasa, ni puasa. Mana selang sehari tu kenyang. Ini keluarga Nabi kita, Nabi SAW sendiri tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Mana kata hari pertama kenyang, hari kedua ada makan, alhamdulillah. Hari ketiga tu mungkin dah tak nak makan dah. Terpaksa berlapar sekejap. Kan? Esok baru ni. Tak pernah 3 hari. Apa kata nak kata seminggu, sebulan. Kita ni hari-hari lah kenyang. Allah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, muka surat 106, Sayyidina Aisyah berkata, Nabi wafat ketika itu kami hanya kenyang dengan 2 benda hitam sahaja, kurma dan air. Riwayat Al-Bukhari, kitab makanan, bab makan hingga kenyang. Baik, kita berhenti setakat ini dahulu. Nanti saya nak baca hadis yang berikutnya nanti. Kita orang kata ambil masa untuk merenung. Dia tidak ada isu-isu fiqah, isu-isu ilmiah sangat, tapi lebih pada isu muhasabah, isu orang kata merawat hati kita. Kita gabunglah juga dengan beberapa maklumat ilmiah untuk kita bahawa tindakan kita ni tidak mesti dia bukan sekadar beramal atas dasar semangat, tapi atas dasar ilmu. Baik, seringkali saya nak sebut pertama, seringkali kita baca hadis ini dan baca hadis lain, seringkali kita orang membayangkan atau kita jadi terbayang bahawa Nabi ni susah, Nabi ni miskin, Nabi ni miskin, sehingga kata Nabi seorang yang miskin. Betul tak? Saya kata saya nak sebut hari ini kan, saya kata kurang tepat. Kurang tepat. Orang membayangkan Nabi miskin, susah sampai tak pernah rasa senang, sampai tak pernah ni. Saya melihat Nabi pernah kaya, Nabi pernah miskin. Nabi lalui 2 kehidupan itu. Bahkan 2 kehidupan itu silih berganti. Kalau kita tengok balik dari perjalanan hidup Nabi SAW. Ini saya ulang banyak tempat lah. Berkali-kali sebut sebagai ini ingatkan supaya betul cara kita memahami Nabi dan kita dapat mengambil istifadah yang sebaik-baik daripada Nabi SAW. Apabila orang mengatakan Nabi miskin, sampai tidak ada terbayang pun Nabi kaya, lalu kita secara tak langsung orang boleh sebut, makna kata teladan Nabi tak lengkap. Nabi boleh tunjuk contoh hidup miskin, tapi Nabi tak boleh tunjuk contoh nak hidup kaya. Maka tak lengkap teladan Nabi. Sebab itu kita kata kehidupan Nabi atau teladan Nabi sempurna, lengkap. Orang kaya, umat dia yang kaya, boleh nak ambil pengajaran, boleh nak belajar macam mana jadi orang kaya. Orang miskin apatah lagi boleh belajar macam mana nak hidup dalam keadaan yang semampunya. Daripada Nabi SAW semua. Ya. Kita tengok kehidupan Nabi. Ya, Nabi bermula kita sebagai anak yatim susah. Ya. Kita start era ataupun usia pernikahan Nabi. Nabi kahwin-kahwin je. Umur Nabi 25. Ibarat kita sebut orang kalau perempuan sebut apa, cuci kaki masuk tu cuci kaki dah. Dah ada semua senang sedia. Nabi juga begitu tuan-tuan. Nabi masuk dah kahwin dengan Sayyidah Khadijah dalam keadaan orang kata lenggang lah bahasa bukan nak ni. Mana senang Sayyidah Khadijah orang kaya. Bahkan rumah yang Nabi duduk tu rumah Sayyidah Khadijah. Nabi tak beli aset baru pun. Tak malu pun. Nabi ni seadanya saja. Nabi bermula kaya. Dan pada umur 25 tahun Nabi tu orang kata dah isteri orang kaya. Lepas tu bersama-sama orang kata menjalankan perniagaan. Masa tu Nabi orang kaya. Mana kehidupan awal berkeluarga Nabi senang. Sampailah di hujung-hujung usia atau 40-an sebelum Nabi menjadi Rasul. Kita akan nampak daripada hadis-hadis yang Nabi tahun-tahun kebelakang itu Nabi banyak beruzlah, banyak ini
bagi saya menandakan apa? Menandakan kehidupan Nabi dah sudah stabil. Bisnes Nabi running, berjalan, dah ada orang dah. Kalau awal-awal dulu Nabi lah yang tukang, yang kena orang kena jalankan perniagaan, jadi pekerja untuk bisnes Khadijah sampai ke Syam, sampai ke apa kan. Ini Nabi dah kahwin pula dengan Tokeh, sama-sama mengurus. Ni ada pekerja. Ini dah. Tunggu dapat report, tunggu merancang. Itu. Sebab itu Nabi ada masa. Lalu apabila kita dah tidak sibuk dengan bisnes sangat ni secara orang kata langsung, barulah banyak masa untuk berfikir, itu keadaan dia. Nak katanya begitu dalam kehidupan ini. Yang kena settle dulu ialah tadi benda-benda asas. Kita nak harap orang berjuang, berfikir untuk agama ni cara ni, tapi kehidupan asas dia tidak settle lagi, tidak stabil lagi, sukarlah. Itu secara tidak langsung kita boleh tengok, boleh pelajari daripada realiti kehidupan Nabi. Untuk menjadi seorang pendakwah yang ikhlas, yang sebenar, dia dah self-sustain. Yang ni ibu-ibu tu doakan saya pernah satu ketika dulu, untuk beberapa awal-awal dulu masa bekerja ni, saya tak mengajar. Antara sebab masa tu tak nak mengajar sebab kalau aku mengajar di masjid, mengajar semua ni, rasa rasa motivasi utama tu sebab nak duit. Nak duit. Saya tak mengajar walaupun ni. Sehinggalah kemudian ni mengajar, hari ni pun tidak rasa lah tu sebagai itu sangat. Sebagai yalah, sebagai sagu hati, sebagai nak berjalan jauh ni. Orang ni pun orang setakat tu doa saya istiqamah dalam kehidupan ni. Orang jemput apa, letakkan apa, tanya rate berapa, saya tu maaf saya tak letak rate, yang ni pantang saya takkan tak ni, sebab kita nak jaga itu, tak nak jadikan apa duit sebab itu motivasi utama, itu penentu kita berdakwah kita ni. Sebagai orang kata imbuhan sebagai topak itu tidak ada masalah. Saya Ramadan ke depan ni, dah saya setiap kali Ramadan ni saya akan off kuliah saya. Sebahagian kuliah maghrib memang off. Kemudian kita sebenarnya kita dapat diganti dengan kuliah-kuliah jemputan. Bahkan time tu lah nak dapat duit yang banyak ialah time bulan Ramadan. Penuh jadual, orang mencari sana sini. Tapi setakat ni saya tiap-tiap datang Ramadan, saya off kuliah. Sebab sebenarnya ialah mungkin nak kata ke orang lain, tapi masing-masing ada keadaan dia. Saya alhamdulillah Allah permudahkan di sudut ini. Orang lain mungkin memerlukan. Ya, kita nak terima kuliah, kita akan tertinggal buka puasa bersama keluarga, dan ya, atas jalan begitulah. Kemudian macam mana tidak betul-betul kita menghayati ibadah bulan Ramadan itu sebabkan nak berkuliah. Ala kuliah, jadi itu saya elakkan lah. Nak kata tuan-tuan, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memulakan dakwah sebagai rasul, tidak ada langsung kepentingan keduniaan. Sebab Nabi stabil. Baik, Nabi kaya. Umur Nabi 40, Nabi menjadi rasul. Dan permulaan dakwah Nabi dalam keadaan Nabi orang kaya. Nabi tak perlukan orang kata dana sumbangan tu. Nabi buat atas sana ni. Orang tak pernah kata Muhammad ni nak kaya, nak ugiat-ugiat nak jadi YB, nak jadi ni sebab nak pegang nak kekayaan, nak jadi raja. Tak. Ni. Itu Nabi. Umur 40 sampailah Nabi berhijrah. Ya, Nabi berhijrah, Nabi duduk di Madinah, itu masa Nabi susah. Permulaan Nabi susah. Nabi mula hidup susah. Sampailah kita sebut tadi, lepas peristiwa Khaybar, Nabi senang balik. Sahabat Nabi pun senang. Tapi dalam senang itu ada musim kemelisitan ekonomi, berlaku apa yang berlaku ini. Saya nak kata, sekali lagi saya sebut, kehidupan Nabi sangat lengkap. Rencam dan pelbagai itu. Ada masa kaya, ada masa senang. Kita boleh rujuk semua keadaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya nak tegaskan yang pertama supaya tidak ada salah faham bahawa Nabi susah. Dan apa yang kedua, Nabi susah sebab keadaan itulah keadaan Nabi, keadaan yang menyebabkan Nabi susah. Tidak. Nabi ada ruang dan peluang nak jadi kaya, tapi Nabi tidak ambil peluang itu. Beza kan? Ada orang dia susah sebab keadaan dia. Kerjanya gini memang susah, tak apa aku pun bersabar jelah. Ini susah lain. Nabi susah, Nabi yang kita sebut disengajakan. Memang Nabi sengaja membina kehidupan Nabi atau membentuk realiti kehidupan Nabi yang susah itu. Kita tengok peluang-peluang Nabi ni.
Kalau Nabi tu antara apa ni, Allah SWT offer kepada Nabi nak jadikan bukit jadi emas, nak jadi ni, boleh kan? Sayyidina Umar tengok Nabi menangis dia sebab bandingkan Rom dan Parsi yang ni, Nabi mampu. Bahkan pada hadis-hadis kita baca ni, Nabi masa itu sangat kaya aset dia. Tanah yang Nabi ada di Khaybar, di Fadak dan di Madinah banyak. Sehingga hari ini, ini antara buku dalam buku Torokan Madinah ya. Sehingga ini masih ada di Madinah ada 7 keping lot kebun Nabi ada. Nabi ada sabat ni 7 kebun. Nabi SAW masih ada. Hari ini dia wakafkan. Nabi yang kaya segi aset masa tu. Bahkan Nabi ada ratusan hamba. Nabi orang kaya tapi kehidupan Nabi sangat begitu. Mana kaya duit duduk di bank lah. Tapi tidak kehidupan ni orang kata Nabi tak nampak dari kehidupan. Itu susah Nabi SAW. Ya. Baik, habis panjang itu tu. Yang ketiga, saya nak kongsikan hadis ini. Ada masa. Hadis ini sangat bagi saya terkesan. Hadis ini pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni sahabat Nabi, sahabat muda yang Nabi utuskan dia ke Yaman pada akhir hayat Nabi, yang Nabi hantar dia dia naik unta, Nabi berjalan kaki, dia persegar, Rasulullah janganlah macam ni kan. Rasa tak hormat lah kan, Nabi iring dia berjalan kaki, dia duduk atas unta. Nabi tak apa aku ni. Dan kisah Nabi sebut ini itu yang istilah saya dapat, tumpang pahala. Nabi nak ambil, orang kata sedikit pahala orang pergi berjuang, kita menghantar orang. Itu. Dan sepanjang tu Nabi nasihat sampailah akhir nanti, wahai Muaz, boleh jadi lepas ni tahun ni kau tak jumpa lagi aku ni, kau balik-balik ke tengok kubur aku saja. Menangis Muaz. Oh, tak nak pergi. Nabi pergi jugalah dia. Dan memang sungguh pun dia balik, kemudian nanti Nabi dah tak ada. Tahun tu juga Nabi, lepas pada tu je Nabi meninggal. Banyak pesanan yang Nabi sembang dengan Muaz ketika itu. Kalau boleh ada orang kumpulkan hadis-hadis pesanan Nabi pada Muaz, tak ada orang buat lagi. Dia berselerakkan, tapi kalau kumpul cantik dia urai. Antara yang baru saya jumpa, antara yang masyhur pesanan Nabi kepada Muaz, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ini yang masyhur dia. Muaz, kau pergi sana bergaul dengan orang, cakap benda positif, jangan cakap benda yang negatif. Basyiru, benda yang menggembirakan saja. Wala tunaffiru, jangan menyebabkan orang lari. Bahasa hari ni positif negatif. Kita bercakap benda baik, ni agama ni gini. Jangan cakap benda yang melemahkan perasaan semangat orang, benda negatif. Yassiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan susah-susahkan. Ini sikap yang kena ada dalam diri kita juga tentang pada hari ni, pada anak-anak kita. Kita nampak ada anak tu dia dengan adik-beradik dia banyak nak menyusahkan. Kita kena, prinsip tu kita kena terap. Ini pesanan yang masyhur. Pesanan yang saya baru jumpa dalam riwayat Ahmad, dan yang tu duk teringat sangat ni, saya buat catatan kat sini. Pernah Nabi pesan kat dia lah eksklusif masa tu, dan kemudian direkodkan menjadi pesanan kita semua umat dia sampai akhir zaman. Apa pesanan dia, tuan-tuan? Kalau boleh salin Allah SWT. Iyyaka wat-tana'um. Iyyaka ni maksudnya awas, beringat awak. Iyyaka, berjaga-jaga engkau. Berjaga-jagalah engkau. Wat-tana'um, daripada sikap tana'um. Tana'um dia dari satu kasta dasar dengan ni'mat kan. Tana'um. Apa maksud tana'um? Kita baca tu. Iyyaka wat-tana'um. Beringatlah engkau daripada sikap tana'um. Baik. Fa inna ibadallah, kata Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ibadallah, kerana apa? Kerana hamba-hamba Allah yang sebenar-benar ibadullah itu, hamba-hamba Allah, laisu bil mutana'imin. Mereka bukanlah orang yang mutana'im. Saya cuba terjemah apa maksud tana'um, mutana'imin ini berdasarkan daripada nikmat. Nak terjemah apa? Tu berjagalah engkau daripada bernikmat-nikmat. Suka. Terjemahan saya yang setakat ini boleh, iyyaka wat tana'um, maksud kat sini itu pun tak tepat lagi, tidak mencakupi maksud sebenarnya. Berjaga-jaga engkau daripada sikap bermewah-mewahan. Itu pun tak tepat.
Kerana hamba Allah itu bukannya orang yang bermewah-mewahan. Ibu-ibu, jemaah boleh cadangkan kepada saya apa terjemahan yang lebih tepat selepas pada ni. Maksud dia begini, mutana'im, orang yang mutana'im ni apabila kita baca syarah hadis itu, iaitu orang yang dia sudah biasa dengan kesenangan. Lalu apabila dia keluar daripada kesenangan itu, dia tidak boleh hidup, dia jadi susah. Itu mutana'im. Orang yang tenggelam, nak terjemah, saya terjatuh bermewah-mewah, itu orang kata terjemahan perkatanya. Ya, contoh yang apabila sebut begitu, ya, contoh ialah keadaan. Contoh saya anak saya lah, yang kita pun jadikan itu sebagai prinsip dalam mendidik anak, cucu kita sebagainya. Sikap tana'um tu ada dari segi macam mana? Contoh, tidur biasa aircon. Tiada biasa aircon. Di rumah biasa aircon. Rumah saya tak pasal aircon. Ada aircon. Ada pasal padang. Ni. Habis balik kampung, aircon tak ada, jadi meragam. Jadi tak boleh nak tidur tu. Itu sikap mutana'im. Iaitu dia biasa dah dengan kesenangan dia. Biasa dengan nikmat dia. Keluar daripada ruangan nikmat itu, dia jadi tak selesa. Jadi tak boleh nak hidup. Itu mutana'im. Itu maksud Nabi SAW tentang hal ini. Jaga-jaga dia sikap ini. Sebab hamba Allah yang sebenarnya dia tidak ada sikap ini. Dan ini kita perhati ramai. Ada, yalah kita kenal, ada orang, masa saya zaman kerja dulu, kan, kita, rupanya payah juga ya. Kita pergi outstation apa, nak sekali, nak jimatkan kos, kan. Rupanya kawan tak boleh, dia hidup sendiri, hotel saja dia gini-gini. Lepas tu hotel dia pula hotel yang mahal, kita tak nak ikutlah, kita cari hotel murah. Dan dia cerita dia tak boleh. Dia nak hidup gitu-gitu. Oh, ini bibit-bibit tana'um. Iaitu tak boleh keluar daripada ni. Keluar susah sikit dia tak boleh nak ni. Yang tu pesan Nabi kepada Muaz tadi. Muaz, kau senang. Dia orang Ansar, orang tempatan tu senang. Ni kau keluar nanti, pergi ke Yaman, tempat jauh di tempat orang ni, akan sudah tentulah berlaku kesempitan, kesenangan. Akan teringat Allah dulu aku senang ni. Lalu sikap betul masa tu. Payahlah duduk kat sini gini, tak ada ni, tak ada ni. Nabi pesan awal-awal, fa inna ibadallah laisa bil mutana'imin. Ingat, hamba Allah sebenarnya dia tidak ada sikap itu. Kita duduk mana-mana boleh hidup. Duduk kampung tidur tak ada, orang kata tak ada katil, tidur atas tikar, tak apalah. Boleh, tuan-tuan. Itu orang beriman. Itu hamba Allah yang sebenar. Dia tidak ada tana'im. Ada orang begitu, kan? Kita kenal lah ramai. Ada orang tak boleh tidur, tak boleh tidur, tak ada katil, tak boleh tidur. Alhamdulillah kat saya, bagaimana kita boleh tidur bagi nikmat. Ada orang tak boleh tidur sebab dah biasa dengan ni. Ini mutana'im. Jadi kita kena kaya macam mana pun kita, dan sikap tu ni. Ada orang tak nafi, ada orang kaya tapi dia boleh hidup. Dia senang tapi dia boleh adapt. Dia adapt. Seorang yang boleh adapt dalam keadaan. Ada orang tak kaya tapi sikap zaman itu melebih-lebih pula. Saya ada seorang zaman kerja dulu di satu tempat, budak pejabat duk komen, duk ni, usah duit tak cukup gini. Tapi air masa tu, ni zaman kita zaman boykot, tahu dia boykot ke tidak. Air Starbucks hari-hari. Yang ni tak boleh miss. Hai, kata ya Allah. Awak duit tapi Starbucks tak boleh miss, dia kata. Hari-hari. Oh, kalau tak boleh nak buat kerja tu ni. Ini bibit-bibit mutana'im. Wallahualam, itu pesanan untuk saya sebenarnya lebih dulu. Itu Nabi pesan, iyyaka wat tana'um. Jaga-jaga engkau daripada sikap tana'um. Sikap bermewah, sikap apa tadi? Apa terjemahan yang lebih tepat satu perkataan? Boleh kongsikan. Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sebenarnya bukan orang yang sikapnya mutana'im. Itu hadis tambahan untuk pengajian kita. Kita nak baca, ada masa lagi? 9 suku. Saya rasa kita baca satu lagi hadis, sebab dia dalam satu tema. Sebenarnya ada dua, tapi masa tak sempat, kita baca satu lagi tajuk ini, kemudian kita berhenti. Boleh ya? InsyaAllah. Muka surat 107, Asam Garam 34. Tajuknya, ada kala Nabi terpaksa bergadai. Masih lagi tema susah lah. Bab 2 ni susah senang. Maknanya ada babak momen susah dan ada juga babak senang. Di belakang-belakang nanti ada babak senang. Ni babak susah. Adakah Nabi terpaksa bergadai? Anil Aswad
An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ni dari Aswad seorang mukhadram. Nanti kita bincang panjang siapa ni. Daripada Aswad, daripada Sayyidina Aisyah, beliau berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman binasi'atin rahanahu dir'ahu. Dulu Nabi pernah beli satu makanan daripada seorang Yahudi dengan cara hutang. Dengan Nabi gadaikan baju besi atau perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab jual beli bab pemimpin membeli keperluan sendiri. Ini satu situasi. Nabi sampai begitu, tak ada benda kat rumah, nak beli tak ada duit. Nabi beli dengan orang yang ada situ, Yahudi. Ni zaman sebelum Yahudi diusir, mana mungkin tahun kedua, ketiga, keempat, 5 Hijrah. Masa tu Yahudi belum diusir keseluruhan dari Madinah lagi, mereka orang kaya. Nabi beli, nanti baca hadis yang kedua, ketiga, apa bentuk makanan tu, dengan cara Nabi tak ada duit nak bayar lagi, tapi pajak dulu, gadai dulu barang ni. Ada nanti aku bayar, dapat baliklah baju besi Nabi itu. Baik. Hadis yang kedua, Anas menceritakan, sungguh Nabi pernah menggadaikan baju besi baginda untuk mendapatkan gandum. Benda paling asas, kita beras untuk mendapatkan gandum. Kata Anas, aku pernah membawa kepada Nabi roti gandum dan sayur buruk. Sungguh aku mendengar baginda bersabda, seharian keluarga Muhammad hanya punya secupak makanan sahaja. Masa itu ada secupak aja. Padahal mereka semuanya 9 buah rumah ketika itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik tuan-tuan. Ya. Ini keadaan dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebut hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih lah. Kan, tidak ada pertikaian tentang itu. Cuma saya teringat dulu pernah satu tempat mengajar, tahun bila ni, ada satu kuliah mengajar, ada seorang jemaah, dia tanya, dia persoalkan hadis yang kita baca ni, Ustaz, hadis ni sahih ke? Terkejut saya, tak pernah jangka soalan tu. Hadis ni sahih ke? Kenapa ibu kata macam tu? Yalah, tak nampak macam dia sangsi hadis ni sahih. Walhal ni hadis Al-Bukhari, hadis sahih. Kita mengaji setakat ni ibu-ibu kena ada disiplin tu lah. Iaitu sebut hadis Nabi apa semua, kita pastikan kesahihan dia. Hadis ni apa, ada palsu kita sebut, ada dhaif kita sebut. Apa sebut Bukhari, Muslim, kita tak petikai. Ini hadis sahih. Cuma lagi macam mana kita memahami hadis tu. Dia kata macam tak kena lah. Kata, sebab takkanlah sahabat Nabi bagi kat Nabi sayur buruk. Seolah-olah nak memburukkan sahabat. Menarik, sudut pandang tu menarik. Tapi membawa kepada dia bertanya tadi, hadis sahih ke tak? Kalau dia sebut hadis dari Bukhari, sudah tentu hadis sahih. Cuma macam nak faham ni Ustaz? Sahabat Nabi bawa sayur buruk kat Nabi. Macam mana? Nak kata apabila kita baca huraian di sini, zaman ini nama susah. Zaman susah. Seluruh Madinah memang ada satu ketika melalui kemelesetan ekonomi. Zaman panas, tak menjadi kemarau semua. Sahabat Nabi juga semua susah. Jadi itu yang Nabi juga turut susah tu. Yang kaya masa tu Yahudi, dia ada simpanan gini-gini kan. Nabi begitu kan. Anas kata yang tu yang mampu dia bawa lah. Mak dia bagi kat Nabi masa tu, tahu di mereka pun susah, Nabi pun susah tentu. Nabi tak minta pun. Mereka bawa kat Nabi roti gandum dan sayur buruk. Itu yang ada masa tu. Bukannya kita simpan sayur cantik segar, yang buruk kita bagi kat Nabi. Tidak begitu. Sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Ini ada. Boleh jadi sayur yang tu je ada, daripada kita makan, kita bagi kat Nabi makan. Itu pengorbanan sahabat Nabi. Cara faham yang begitu sebenarnya. Ya? Itu Anas bin Malik kata. Hadis yang ketiga. Dia sama je. Muka surat 108 daripada Anas bahawa dia pernah membawa kepada Nabi roti gandum dan sayur yang sudah buruk. Sungguh ketika itu Nabi gadaikan baju besinya di Madinah pada seorang Yahudi dan mengambil daripada lelaki itu sejumlah gandum untuk ahli keluarga baginda. Sungguh aku mendengar Nabi menyebut seharian ahli keluarga Muhammad tak punya apa-apa walaupun secupak bali maupun berjirin. Ketika itu baginda punya 9 orang isteri. Hadis Al-Bukhari dalam bahagian yang kita sebutkan di sini. Soalan berikutnya, soalan yang terakhir saya jelaskan, kemudian saya serahkan kepada pengurusi.
Uh, Kenapa Nabi tak pinjam dengan sahabat? Kenapa Nabi tak meminjam dengan sahabat? Uh, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Nabi meminjam dengan Yahudi. Nah, uh, pertama secara tak langsung hadis ini menyebut atau maklumkan kepada kita hukum hakam jual beli dengan Yahudi, dengan bukan Islam, segi hukum boleh. Datuk hari ni Ustaz kita boykot ni, ini dia sebenarnya tidak, yang hari ini tidak berkait dengan hukum. Uh, kita kita wajib boykot. Dia tidak, tapi dia berkaitan dengan tindakan semasa pada hari ini. Adapun secara hukum halal, boleh berjual beli dengan Yahudi. Cuma secara tindakan politik, tindakan semasa itu. Baik. Jadi kalau adalah orang beli dengan Yahudi, beli sampai kata beli McD waktu zaman boykot, kita tidaklah mengatakan kau berdosa, haram. Tak boleh sampai kata macam tu. Ya, itu satu. Yang kedua, yang lebih kita tumpukan di sini ialah akhlak Nabi. Ini diulas oleh saya tak ingat siapa ulama, tapi yang saya tangkap masuk insya-Allah, bagaimana hari ini reflect akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu zaman susah. Kita sebut dia. Sahabat Nabi pun semua susah Islam. Nabi dalam keadaan Nabi SAW sebagai ketua negara, sebagai orang dihormati. Kalau Nabi nak pinjam dengan orang, nah, orang tak akan bagi pinjam, orang bagi saja. Allah takkan Rasulullah kami bagi saja itu. Tapi Nabi tak buat. Nabi tak ambil kesempatan itu. Sebab itu Nabi pergi meminjam dengan orang Yahudi. Yahudi kita tahulah dia, dan apatah zaman itu orang yang mereka tidak hormat Nabi dan yang sangat istilahnya berkira kan. Pinjam kena bayar balik ni. Nah, Nabi sanggup pergi situ. Walhal Nabi ada kedudukan, ada ni untuk orang nak bantu. Yang ni bagi saya secara peribadi juga peringatan untuk diri sendiri, iaitu kita jangan mudah-mudah ambil kesempatan atas diri kita. Kita ustaz kan, kita ustaz, ada orang begitu, ada ustaz tapi guna kesempatan untuk orang tolong dia ni. Ada seorang seorang kongsi saya, tapi yalah, kita tahu keadaan, itu sunuzan lah mungkin, tapi nak katanya fakta secara umumnya begitu. Uh, Kereta rosak, ya, mungkin tidak ada kereta ni, tapi dia up je, kereta saya rosak untuk ni, orang bantu, ush, kata saya nak katanya status kita, apa tu ustaz ni, status yang boleh dimanfaatkan, orang boleh tolong ni. Kalau betul-betul keadaan dia yang ni tak apa, tapi kadang-kadang orang boleh jadi sebagai, kita mohon elak dia itu, boleh jadi sebagai tadi peluang, kesempatan. Nabi tidak ambil kesempatan atas status diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting daripada hadis kita baca ini. Wallahu alam. Saya nak berhenti setakat ni. Saya minta maaf. 9.20 kalau ambil masa. Saya serah sebagai pengurusi dan saya buka kepada semua kalau ada kata tadabbur, apa yang terlintas di fikiran untuk dikongsikan, dialu-alukan. Dipersilakan. Alhamdulillah, perbincangan kita hari ini berjalan lancar. Dibuka kepada jemaah yang mana nak berkongsi pendapat ataupun bertanyakan soalan. Puan Zaini Abdul tu nak bertanya soalan ke dah angkat tangan tu? Silakan Puan kalau nak tanya soalan. Jemaah lain ada yang nak berkongsi pendapat? Azmina ke? Siapa nak respon? Apa perkataan terbaik tadi? Tana'um, bermewah-mewah. Tak jumpa perkataan Hari ni bermewah-mewah. jadi pendengar setia. Semua dengar je apa Ustaz cerita hari ni. Sebab apa macam tu? Tak adalah sebab apa. Tak, macam bila tengok tu Rasulullah bergadai, ya Allah rasa macam cakap kita tak boleh brain Ustaz. Macam tu kan. Rasa macam Rasulullah ni tempuh segalanya, Masya Allah. So jangan nak pesan kat di sini, jangan nak merungut sangat lah. Betul. Itu je nak pesan. Jangan nak mengungut sangat. Okey, itu yang nak tak ada. Jangan nak mengungut tu. Jangan nak mengungut sangat dengan kehidupan kita ni, Allah. Betul. Insya-Allah. Tu Haji Zaini Abdul. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, banyak tu rasa macam nak cakap ni.
Betul. Taklah banyak, tapi saya sangat suka cerita pasal Anas bin Malik, Muaz bin Jabal. Dia sikit sebanyak macam kita macam mana murajaah Dia punya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah ni rasa macam Masya Allah. Kalau tak sentuh benda ni kadang-kadang kita terlupa sekejap kan orang-orang yang penting dalam hidup Rasulullah ni. Macam Malik ni Ustaz dia pembantu dan penyeri hidup Rasulullah juga kan. Siapa? Anas? bin Ya. Bukan setakat pembantu, jadi penyeri hidup Rasulullah juga kan. Nyeri tu Kan, boleh lah. lepas tu dia panjang umur juga ya Ustaz ni. Panjang umur. InsyaAllah. Saya dah baca macam ni. Abu Hurairah berkata tidak seorang pun solatnya mirip seperti Rasulullah kecuali anak lelaki Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Betul Ustaz? Mungkin ada riwayat tu je. Masa tu lah kita kena memahami mungkin masa tu tak ada siapa lagi yang tinggal. Sebab umur dia panjang. Dan mungkin sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior lebih itu dah tak ada. Dia lah yang tinggal situ. Dah ada beberapa sahabat Nabi disifatkan begitu. Mana konteks dia di situ, di tempat itu. Kita kena faham konteks. Okay, Abu Hurairah cerita kat situ di tempat ini pada masa zaman ni sahabat Nabi ramai dah tak ada dah. Tak ada lagi yang tinggal yang mirip dengan solat Nabi kecuali Anas bin Malik. Itu maksud dia. Sama juga nanti akan jumpa hadis tentang Hassan. Orang sebut juga Hassan. Nak belajar cara solat, Nabi tengok cara solat Hassan. Hassan bin Ali, cucu Nabi. Itu masa tu pula, di tempat itu pula. Jadi dia tidaklah kita kata eksklusif sangat benda itu. Konteks dia ada. Sahabat Nabi Tak teruskan. tak apa, tak ada, itu je. Bismillah. Lepas tu selama bertahun-tahun Anas bin Malik ni melayani Rasulullah kan, tak pernah lah sekali pun nak kata-kata kesat, memasang muka, memukul, akhlak tu rasa macam ya Allah Akbar. Satu lagi pasal Muaz bin Jabal ni kan Ustaz. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut bahawa tidak akan lahir lagi seorang bayi atau pemuda yang hebat sehebat Muaz bin Jabal. Yang bijak berkaitan hukum-hukum hakam Islam ni. Syafiq lah Ustaz kan? Betul. Merupakan golongan terawal jugalah memeluk Islam, Masya Allah. Kalau kita hari ni dia tak lihat balik Ustaz. Siapa? Orang yang hebat. Kalau hari ni tak cerita pasal ni, kita tak ingat orang yang hebat dekat dengan Rasulullah ni, Masya Allah. Bila kita cerita pasal kesusahan dan apa yang mengatakan Rasulullah susah tu, macam Ustaz cakap tadi lah, ada susah dan ada senang, kaya kan. Rasulullah jutawan kot. Kalau ada yang kata Rasulullah miskin, tapi harta Rasulullah yang Rasulullah miliki ni semua untuk jalan Allah. Baginda punya harta yang banyak pun dapat daripada ghanimah perang banyak, tapi biasanya Rasulullah akan infakkan kan. Rasulullah ni bukan hidup untuk bermewah-mewah, tapi kezuhudan Rasulullah tu, insya-Allah. Allah. Cakap wafatnya Rasulullah pun Rasulullah tak meninggalkan harta. Apa yang Rasulullah tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Ya Allah, terima kasih. Ustaz, tadi Ustaz sentuh nama sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair? Ya. Yang antara yang wafat awal lah dalam perang Uhud kan. Yang ni lagi satu yang buat saya belajar macam mana dia boleh meninggalkan kekayaan dia. Tapi dia tanamkan kecintaan dia pada Rasulullah tu sampai sangat pure. Saya belajar banyak benda lah bila baca kisah dia. Pertama memang menangis lah Ustaz. Sebab Rasulullah sendiri menangis kan tengok keadaan diri dia. Ya Allah, saya rasa macam kadang-kadang fikir macam kena tanamkan cinta tu sebanyak-banyaknya pada Rasulullah lah melalui sirah ni baru kita dapat tinggalkan dunia ni Ustaz. Sebab bila kenangkan keadaan Mus'ab yang kaya raya dan dah lah kaya, kacak, wangi, pakaian serba mewah, Masya Allah dia boleh tinggalkan. Tak tahu lah pakaian menimbun-nimbun. Itu lalu kat kedai kain macam plan nak beli lagi. Aduh macam mana tu Ustaz. Allahu Akbar. Dia itulah dia tidak ada halangan. Dia sikap masing-masing tapi kita sedar yang asas pada boundary dia
yang kita pegang tadi tana'um. Jangan sampai tahap itu. Ada orang kita sahabat Nabi kaya ramai kan. Sayyidina Uthman paling kaya, menantu Nabi, dan banyak mana dia bantu dalam perjuangan Nabi. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar juga orang kaya. Semua orang kaya. Anas bin Malik juga nanti jadi orang kaya. Tapi kaya mereka, ya harta senangnya mereka, tapi tadi untuk agama sampai masa ada keperluan mereka keluarkan. Ada mereka tidak orang kata tidak ada kedekut dan tidak ada tadi sikap tana'um. Itu had kita. Boleh jadi dah ini kalau saya nak kata kita cuba orang kata membentuk akhlak kita selari. Ada orang dia terlalu berat sebelah. Oh, kita zuhud, ada kata miskin ni, lepas tu kecam pula orang yang kaya, tidak tepat. Sebab sahabat Nabi kaya, kita tengok belajar hadis ni yang membentuk kita lebih insaf ataupun lebih orang kata mu'tadil, lebih pertengahan kan. Contoh bab baju lah, kata bukanlah nak menyokong apatah lagi nak ni. Bagi orang lain mungkin ada orang berkeperluan untuk itu, dia selalu keluar TV tu apa, berkeperluan untuk baju dia ada banyak dan baru ni. Tapi kita tengok dia tidak bersifat mengumpul dan sifat kedekut. Boleh jadi baju yang lama kita tengok dia bagi kat orang. Nah, ada orang mungkin dia tak mampu pun nak beli baju yang secantik semahal itu, tapi dapat juga merasa nikmat, merasa baju mahal tu daripada sedekah orang ni. Boleh jadi begitu. Betul. Saya sangat setuju yang tu, ya Allah. Pernah dah tekad, rasanya lama juga dah. Kira beli baju sebab raya kan. Tak apalah, sambutan raya tu kan kita sunnah juga ada pakaian baru kan. Yeah. Tapi betul, Allah uji pula dengan rezeki sahabat-sahabat menghadiahkan pakaian-pakaian. Ya Allah, berjenama Ustaz. Saya macam mana saya nak corner kat ni. Tapi akhirnya belajar merasa cukup tu. Dia kecukupan tu, kita rasa cukup kan. Maknanya mana yang saya rasa perlu saya hadiahkan balik pada sahabat yang lain yang lebih sesuai. Betul. Ya, betul Ustaz. Gitu. Baik, InsyaAllah. Ustaz, pasal baju saya pernah dengar tau. Seorang asatizah ni cakap lah, Rasulullah pernah memiliki satu baju yang berharga berjuta, Ustaz. Masya Allah. Dan tapi baju tu tak lama lah pada Rasulullah kan. Rasulullah kan suka berinfak, sedekah kan. Tapi berapa juta baju, Masya Allah. Hebatnya. Walaupun pakaian tu mahal jugalah. Ya. Baju memang ada, Rasulullah memang ada baju yang mahal. Cuma berjuta tu tak tahu dia nilai macam mana, baju tu mahal lah ibu ni. Sekarang kot. Ya, harga sekarang. Ataupun mungkin selamat je juta rupiah boleh jadi. Betul kira. Mungkin. Tapi memang ada Rasulullah baju mahal, dan kita baca Syama'il. Saya buat mengaji kitab Syama'il. Nah, bila kita kumpul kejap Rasulullah pakai baju ni, hullah humra, pakai baju warna merah. Kejap Nabi ada baju jubbah yang ada strip warna hijau ni. Tapi akhir hayat Nabi tak ada langsung benda-benda tu. Satu. Yang kedua, Nabi ada banyak unta. Nabi ada kuda. Kuda saja nama, kalau kita saya boleh ingat, Lizaz, Murtajis, Lahif, apa lagi? Ada 7-8 kuda. Tapi masa Nabi hayat, Nabi seekor pun tak ada. Nabi ada unta berapa banyak? Adba, Qaswa, Jada'a, ada 4-5 ekor. Tapi akhir hayat Nabi tinggal seekor sahaja. Nabi ada himar, nama apa? Nabi ada bagal, nama duldul. Akhir hayat Nabi tak ada semua tu. Nak kata Nabi ada harta satu banyak, tapi harta tu Nabi tak simpan. Ada keperluan Nabi hadiahkan ke orang ni. Baju tu pun sama. Ada Nabi hadiahkan baju pergi ke ni. Itu nak kata Nabi kaya, ya Allah, dari segi aset Nabi ada. Sebenarnya, tapi benda tu tidak menjadikan Nabi mengumpul harta simpan sampai pecah almari ni, beli lagi ni. Yang tu yang sikap sayang ke benda tu. Nabi tidak ada sikap sayang ke benda, sayang ke harta tu. Ada masa ada keperluan untuk diberi kat orang, beri ni. Tapi ada masa senang tambah lain atau beli yang lain ni. Itu dengan itu bagi saya sikap tu yang kita kena ada, dan tidak ada halangan untuk itu. Yang untuk membeli yang baru tidak ada halangan. Yang kena sikap tadilah kita boleh sebut tana'um tadi. Yang kedua kedekut tu, jangan ada. Ya betul lah, Nabi kaya. Ustaz, teringat kisah yang Zainab Jahsy tak nak bagi unta pada Safiyah tu kan?
Aha. Lepas kisah tu saya explore, saya cuba cari kenapa sampai berbulan Rasulullah pulaukan dia. Sebab nak tahulah kalau ikut logik takkan kau ego sangat tak pergi minta maaf kat Rasulullah tu satu. Dan Rasulullah juga. Tapi bila kisah hari ni rasa macam mungkin juga Rasulullah mengajar sebab kedekut dia tu kan. Itu satu. Dan saya jumpa Safiyah sebenarnya antara Ummul Mukminin yang sangat suka memberi. Dia suka hadiahkan pada anak-anak tiri hadiah, anting-anting apa semua. Saya tak jumpa lagi Zainab Jahsy tu, sedangkan dia orang yang berharta. Saya tak jumpa lah lagi yang sikap dia yang suka memberi tu. Tapi Ummul Mukminin ni majoriti semuanya suka berinfak lah. Cuma bila kenang balik, saya tak jumpa kenapa sampai 2-3 bulan dipulaukan baru berdamai kan selepas tu. Kira tempoh tu lama Ustaz kalau bergaduh suami isteri tu. Betul. macam mungkin jugalah ada tarbiyah dia kot sebab kedekut harta ke Rasulullah marah kan. Tak tahulah, tiba-tiba teringat lah ni. Salah satu sebab lah kot. Boleh saya respon? Sila Ustaz. Baik, kalau tanya saya tak sampai ke rumusan itu. Saya tidak nak Zainab kedekut sebab dia terkenal masa tu sebagai orang paling banyak bersedekah. Ada dua bukti. Pertama, hadis sahih. Isteri Nabi masa Nabi sakit, mereka tanya Nabi, Rasulullah, dalam ramai kami ni siapa yang akan menyusul abang paling awal? Apa kata Nabi? Atwalukunna yadan. Orang paling panjang tangan antara kamu. Itu Nabi tahu tapi Nabi bagi hint itu. Orang paling panjang tangan dalam ramai-ramai kamu. Sebab itu isteri Nabi kata lepas Nabi wafat kami berkumpul sama kami, tiap kali kami berkumpul kami buat acara ukur tangan. Ukur tangan sudah tentu dah tiap-tiap kali itu pemenang dia ialah Saudah. Dia orang tinggi, orang yang ni, orang terpanjang. Sehinggalah meninggalnya Zainab binti Jahsy. Barulah kami tahu, baru kami perasan maksud Nabi orang paling panjang tangan itu bukannya panjang fizikal tetapi orang paling banyak bersedekah. Dan memang Sayyidatina Zainab ialah orang paling banyak bersedekah. Itu tak nak kata kedekut, maka tak jauh lah. Satu. Betul. Yang kedua, ya. Maknanya lebih pada cemburu lah yang tak bagi pada Safiyah tu. Ada cemburu, betul. Ada cemburu. Dan memang dia sikap tu, sikap yang kalau kita boleh sebut ialah sikap pandang rendah ke orang tu ada. Dia sikap pandang satu yang kes Safiyah itu, dia anak Yahudi orang benci, aku nak berikan anak Yahudi satu. Dia sendiri dan dia orang bangsawan, dia elit. Itu kes dia. Yang kedua kes dia bercerai dengan suami pertama, Sayyidina Zaid bin Harithah, juga sikap itu. Dia tinggi, dia rasa diri tinggi, memang dia tinggi pun. Dia orang kaya, orang elit, nikah dengan hamba. Orang status tu. Itu yang tak sekufu tu. Sikap tu memang dia ada. Sikap dia rasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Dan saya nak bawa cari satu ni yang Sayyidina Aisyah sebut kat dia. Sebab kita dah baca. Sekejap saya cari yang mana dah? Saya tak perhati. Muka surat 50 saya tengok sekejap. Betul tak muka surat ni? Saya nak kata yang kita sebut yang betul tentang isteri Nabi lah kan. Baik ni, cuba tengok muka surat 53. Kita dah baca sebelum ni. Muka surat 53 sampai ada buku Aisyah dan Zainab berbalas cakap. Okey, perenggan terakhir yang bawah sekali tu, apa kata Sayyidatina Aisyah? Kemudian para isteri Rasulullah mengutus Zainab binti Jahsy pula. Beliaulah yang paling dekat menyaingi kedudukanku di sisi Nabi. Aku belum pernah temui perempuan yang lebih baik agama daripada Zainab, yang lebih bertakwa kepada Allah, paling jujur dalam kata-kata, paling banyak menghubung silaturahim, paling banyak bersedekah. Paling kuat bekerja supaya dapat bersedekah dan mengasihi Allah dengannya. Itu dia sangat terkenal. Dia orang paling rajin bersedekah. Yang kaya dia tu kaya untuk bersedekah. Jadi rumusan lain untuk nak kata dia sikap kedekut tu saya tak nampak lah. Maknanya memang macam Ustaz kata tadi dia perlekehkan sebab anak Yahudi tu lah. Sikap tu. Satu. Dan dia ni kan ada camp dia Ustaz. Dia ada camp dia. Rasa dia tak minta maaf dengan Nabi tu sebab kan. Kat situ saya macam sedikit macam nak cari kenapa dia sampai boleh tahan tak minta maaf kat Rasulullah tu. Ego dia tu. Masya Allah, bahayanya, takut tak dia. Ada orang begitu. Benda ni pun berlaku kat isteri Nabi Baik, ada soalan lain, ada kongsian lain?
InsyaAllah. Ustaz, apa ni bila Ustaz cakap pasal Umar sedih tengok Umar menangis tengok Nabi tu. Umar sedih lah Ustaz yang tu apa dialog tu lah, dialog bila Nabi berbaring dan berbirat badan Nabi dan apa terbang kan. Umar menangis tu sehingga Nabi mendengar kan. Sehingga Nabi bertanya kenapa menangis. Dia kata Raja Kaisar tu duduk di istana yang mewah. Kau Rasulullah. Lepas tu Nabi kata kau tak yakin lagi ke? Kan? Tak yakin lagi ke janji Allah dekat akhirat tu. Saya pun rasa macam sedih ayat tu. Betul. InsyaAllah. Nabi mendidik. Gitu. Kita akan jumpa hadis tu nanti di belakang. Di bahagian akhir sekali, bab 4. Tadi saya nampak ada yang angkat tangan tapi dah hilang pula. Ya, tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya nak tanya soalan yang lain daripada yang mereka tanya. Baik. Soalan boleh ditanya, jawapan belum tentu. Kenapa air dikatakan benda hitam? Allah. Kenapa air dikatakan benda hitam? Itu saja awal-awal tadi. Itu cara berbahasa orang Arab. Al-Aswadan. Apa kembar disebut. Dia tak ada sebab lain, tidak ada logik yang lain. Memang kita mengaji balaghah, Arab begitu, dia ada kaedah dia sebut begitu. Apabila satu benda kembar, satu benda yang biasa sekali, lalu disebut sekali saja dengan sebutan yang paling dominan. Kurma dan air itu benda yang biasa macam tu. Maka disebut kami makan kurma dan air, tak. Kami makan dua benda hitam. Itu memang biasa. Ada contoh-contoh yang lain lagi. Saya tak ingat dalam balaghah. Jadi saya tak boleh jawab. Maksudnya secara logik, kenapa air itu sebut benda hitam? Tadi dia attach masuk kepada yang dominannya kurma. Contoh yang lain tak ingat, ada satu saya ingat. Itu setakat ni saya boleh sebut. Bahasa Arab tu dia ada kelainan-kelainan. Macam kita lah bahasa Melayu dengan kita, ada benda yang kita tak boleh ni. Antaranya simpulan bahasa. Simpulan bahasa satu yang bagi saya ikonik sangat, bukan eksklusif tapi itu identiti kepada bahasa Melayu. Kadang generasi sekarang saya tengok anak-anak dia bukan buat tapi dia macam payah nak faham. Dia faham yang direct sahaja kan. Kita suka bahasa-bahasa begitu orang kata apa? Simpulan bahasa tu makan angin, kaki tangan. Contoh bahkan berlainan bukan bangsa pun, atau orang Melayu dengan orang Indon pun ada perkataan yang dia orang tak boleh gelak kat kita. Kita pun gelak kat dia. Kita pergi kat sana tengok rumah sakit, gelak kita. Rumah sakit, kita hospital lah. Dia tu apa rumah sakit, rumah tu sakit. Kita tak memahami itu. Kenapa tu itu logik dia. Orang Indon pula, dia mari tempat kita tu, dia gelak apa? Ni sahabat saya, dia gelak. Dia gelak, dia tengok pintu pejabat, dia gelak seorang-seorang. Dia kata, aku gelak sebab tulis selain kaki tangan sahaja. Ayat dia selain kaki tangan, bukan kaki tidak boleh masuk. Dia kata, macam mana aku nak masuk lah? Nak tinggal kaki tangan. Dia gelak sebab tidak ada bahasa itu dalam Indonesia. Jadi nampak tak? Kadang bahasa tu dia tidak ada logik yang kena kita, tapi dia logik untuk bangsa pemilik bahasa itu. Ya. Jelas tak? Saya gelak dengan kaki tangan, tak boleh. Kaki tangan nak kerak, macam mana nak masuk nak keluar tu gelak. Kita faham dah kaki tangan tu maksud dia staff lah pada hari ni. Kerja. Allahu a'lam. Setuju Ustaz, memang apa tu, bahasa kan melambangkan bangsa. Bangsa Melayu ni kan dia banyak bunga-bunga, apa tu kata orang, mungkin apa kita panggil kelembutan dalam berbahasa tu mungkin, kesantunan tu kan. Kelunakan dalam berbahasa mungkin, di situlah kot. Jadi mungkin kalau bangsa Arab tu dia
dia cuba untuk menggambarkan yang air hitam tu daripada perspektif dia orang mungkin kita tak Ya. boleh nak faham Tak sebab boleh, kita tak tak boleh. di Betul. ah Betul. Itu maksud. Tak boleh nak tak nak jumpa logik. ya betul faham Ustaz. Jadi ada lagi tak yang mahu bertanyakan soalan ataupun mengulas sedikit sebanyak perbincangan kita ni sebelum saya tutup? Okay, kalau tak ada lagi, saya mohon untuk tutup ya Ustaz. Baik, boleh. Alhamdulillah. Okay, baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Isman bin Ustaz untuk perkongsian dan penceritaan yang sangat menarik dan semoga kita dapat istifadah dalam kehidupan seharian kita dan saya mohon agar kita dapat beroleh kefahaman ilmu anugerah Allah. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gemenur Iman dan jemaah hadirin serta penginfak istiqamah pilihan Allah yang mengimarahkan halaqah ilmu pada pagi ini. Dan semoga kita semua dipilih Allah untuk bertemu lagi di dalam kuliah asar bersama Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Kasmuri dengan kuliah berkitab Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid pertama pada pukul 5.10 nanti. InsyaAllah, saya Adik Erma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gemenur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami dan bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Qad. Saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Insya-Allah panjang umur, jumpa lagi minggu depan.